Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas, Menteri Ketua Negeri Pulau Pinang, Yang Amat Berbahagia Tuan Datuk Seri Utama Haji Mazmur Tuti Sharif, Yang Berhormat Datuk Lor Tu Kiang, Menteri Ketua Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, dan Yang Berbahagia Datin Tio Tu Tuang, Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Rashid bin Hassan, Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, dan Yang Berbahagia Datin Hajar Nur Azizah bin Harun, Yang Berhormat Tuan Profesor Dr. Ramaswamy Anak Laki Parlimen Sami, Timbalan Ketua Menteri Dua Pulau Pinang, dan Yang Berbahagia Puan Kalairasi Anak Perempuan Pulau Daerah Belu, Yang Arif Datuk Muhammad Zaki bin Mat Yasin, Hakim Mahkamah Tinggi Pulau Pinang, dan Yang Berbahagia Datin Fadira Masayu bin Maslan, Yang Berhormat Datuk Sri Faizal Darus, Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, dan Yang Berbahagia Datuk Sri Hamidah binti Ikmat Daud, Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negeri, Sri Samahar Datuk Mufti Negeri Pulau Pinang, Yang Berbahagia Tan Sri dan Puan Sri, Yang Berbahagia Datuk Sri dan Datin Sri dan Sri, Yang Berhormat Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, dan Yang Berhormat Ahli-Ahli Dewan Rakyat, Yang Berbahagia Konsul Jeneral dan Konsul Kehormat, Yang Berbahagia Datuk-Datuk dan Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Pada hari yang penuh istiadat dan bersejarah ini, saya bagi pihak seluruh warga negeri Pulau Pinang dengan hati yang tulus ikhlas, saya mengucapkan selamat hari jadi yang ke-77 kepada Tuan Yang Terutama Tun. Kami semua senantiasa mendoakan agar Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuan serta keluarga dikurniakan dan dilimpahi rahmat, kemuliaan serta kesihatan yang baik hendaknya. Tuan Yang Terutama Tun, sempena hari jadi rasmi Tuan Yang Terutama Tun ini juga, di majlis yang mulia pagi ini, saya bersama-sama dengan barisan pemimpin-pemimpin di pelbagai peringkat dan seluruh rakyat negeri Pulau Pinang, dengan ini memperbaharui ikrar taat setia kepada Tuan Yang Terutama Tun, Duli Yang Maha Mulia Yang di-Tuan Agong, Perlembagaan Malaysia dan Perlembagaan Negeri Pulau Pinang serta negara Malaysia yang tercinta. Kita bersyukur kerana dengan berkat naungan Tuan Yang Terutama Tun sebagai lambang perpaduan rakyat berbilang kaum, agama dan budaya di negeri ini sentiasa hidup bersatu padu dan saling bekerjasama dalam suasana penuh harmoni dan hikmah. Kita juga bersyukur kerana negeri Pulau Pinang terus menikmati keamanan, kemakmuran dan kemajuan yang pesat walaupun terdapat cabaran yang perlu ditempuhi. Sesungguhnya amanah dan harapan rakyat akan terus mendorong kami sebagai anggota pentadbiran dan begitu juga dengan warga perkhidmatan awam untuk melipat gandakan lagi usaha dan komitmen dalam menjayakan pelbagai inisiatif dasar dan program pembangunan berdasarkan urus adil, cekap, accountability dan terus untuk kesejahteraan rakyat. Tuan Yang Terutama Tun menyentuh aspek ekonomi negeri. Pada tahun 2014, negeri Pulau Pinang menjadi negeri ketiga tinggi di Malaysia menerima pelaburan luar negara selepas Johor dan Sarawak. Ini dibuktikan apabila jumlah pelaburan asing yang diluluskan di Pulau Pinang berjumlah 5.1 bilion ringgit, manakala jumlah pelaburan tempatan yang diluluskan pula adalah sebanyak 3.1 bilion ringgit, yang menjadikan jumlah keseluruhan pelaburan yang diterima di Pulau Pinang adalah sebanyak 8.2 bilion ringgit. Untuk sektor pelancongan, prestasi yang cemerlang melihatkan peningkatan sebanyak 45% dengan seramai 6,847,569 pelancong mengikut statistik penginap hotel oleh Tourism Malaysia. Ini pada tahun 2014
berbanding dengan 4,702,100 pelancong pada tahun 2017. Pembukaan hotel baru bertaraf 5 bintang yang pertama di seberang barat, iaitu The Light di Sukanjaya, serta acara Carnival Homestay di Padang Awak Kotor Awak, Sumatera Utara, membuka peluang pelancongan di luar kawasan pulau. Homestay Lahawi di SBU adalah homestay yang terbaru. Kerajaan negeri akan terus usaha memperkenalkan produk baru, program baru dan pengalaman baru demi mempromosikan Pulau Pinang sebagai destinasi pelancongan terunggul di Malaysia. Di antaranya adalah kemudahan bas, Penang Hop On, Hop Off atau HOHO, pesta belun udara panas, pertunjukan Transformers yang percuma yang masih berjalan di Padang Kota Lama, konsert anime Jepun dan pesta Georgetown selama sebulan, di mana kesemuanya telah menarik ratusan ribu penonton. Di samping itu, kerajaan negeri akan terus mempromosikan Pulau Pinang sebagai satu tapak perfilman dan konvensyen. Penggambaran syarikat perfilman di sini daripada negara-negara seperti India, China, Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Singapura dan Thailand telah disusuri dengan drama terkemuka United Kingdom bertajuk Indian Summers. Pembinaan Pusat Convention Spice atau Subkorean Penang International Convention and Exhibition Centre dijangka siap pada tahun 2017 akan membantu sektor ini. Terutama tun bagi sektor pembuatan, pertumbuhan pelaburan yang meningkat menyebabkan Pulau Pinang menghadapi masalah kekurangan pekerja dengan kadar pengangguran sebanyak 1.2%, iaitu kadar yang paling rendah dalam sejarah Malaysia. Ini berpunca daripada peningkatan pelaburan untuk tempoh 7 tahun di antara tahun 2008 hingga 2014 sebanyak 48.2 bilion ringgit, iaitu 93% lebih tinggi daripada tempoh 7 tahun sebelum ini, iaitu di antara 2001 hingga 2007 sebanyak 24.9 bilion ringgit. Kejayaan dalam sektor pembuatan, perkhidmatan dan pelancongan telah membolehkan Pulau Pinang menjadi negeri pembayar cukai yang ketiga besar di Malaysia, iaitu sebanyak 6.3 bilion ringgit pada tahun 2014. Semua pun merupakan negeri kedua terkecil di Malaysia. Lagipun, Pulau Pinang telah mencapai kejayaan yang baik apabila berjaya mendapatkan jurang pendapatan yang tidak saksama, dengan Gini Coefficient Pulau Pinang menurun sebanyak 12% dalam masa 3 tahun saja, daripada 0.42 pada tahun 2009 kepada 0.37 pada tahun 2012. Gini Coefficient adalah ukur pendapatan kurang saksama, di mana bilangan yang lebih tinggi bermakna lebih tidak saksama. Gini Coefficient untuk seluruh negara pada tahun 2012 adalah 0.431 berbanding dengan Pulau Pinang sebanyak 0.37. Pulau Pinang mencatat pertumbuhan ekonomi sebanyak 7.4% pada tahun 2014, yang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi negara yang mencatat pertumbuhan ekonomi sebanyak 6%. Kerajaan negeri akan menceburi bidang baru dalam sektor perkhidmatan demi mencari punca pertumbuhan ekonomi baru, khususnya sektor berpendapatan tinggi seperti SSO atau Shared Service Outsourcing yang berteraskan pengetahuan, kreativiti dan inovasi. Di Pulau Pinang sahaja, pelaburan terkumpul bagi syarikat SSO berstatus MSC antara tahun 2009 hingga 2014 telah mencapai 4 bilion ringgit. Pulau Pinang juga merupakan lokasi kedua selepas Cyberjaya bagi perkhidmatan penyumberan luar. Sebagai contoh, Citigroup mempunyai perkhidmatan pusat Global Citigroup Transaction di Pulau Pinang, hub dunia 24 jam yang mempunyai lebih daripada 1,400 pekerja tempatan
yang mengendalikan 32 juta transaksi kredit bernilai 7.2 trilion US dollars setiap tahun. Tuan Yang Terutama-Tun, bagi menancapkan lagi pertumbuhan ekonomi negeri, Kerajaan Negeri melalui PDC atau Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang telah menandatangani perjanjian usaha sama dengan Sang Dabi Berhad untuk membangunkan ladang Byron Cangkat di seberang Perth Selatan untuk menjadi Taman Teknologi Tinggi Industri Kecil dan Sederhana yang bernilai 3 bilion. Selain itu, Kerajaan Negeri juga baru saja menandatangani beberapa perjanjian kerjasama dengan Temasek Holdings dan EDIS daripada Singapura bernilai 1.3 bilion ringgit untuk menjalankan projek BP Operahan di Bayan Baru bagi membangunkan sektor perkhidmatan. Semua inisiatif ini merupakan petanda baik untuk perindustrian Pulau Pinang dalam peningkatan bidang teknologi. Tuan Yang Terutama-Tun, demi menghadapi salah satu daripada dua cabaran utama Pulau Pinang ialah kesesakan lalu lintas, Kerajaan Negeri telah pun mengenapasti projek Delivery Partner TDP bagi melaksana strategi plan induk pengangkutan negeri yang bernilai 27 bilion. Syarikat SRS Consortium yang terdiri daripada Gamuda Berhad 60% dan 2 buah syarikat tempatan Pulau Pinang telah memenangi tender terbuka yang telah dijalankan oleh Kerajaan Negeri pada tahun 2014. PDP akan membantu Kerajaan Negeri merancang, menamah, membina serta memantau setiap projek yang dicanangkan mengikut kos dan masa yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Negeri. PDP bertanggungjawab menentukan jajaran sistem pengangkutan awak. Ia merupakan pendekatan Big Bang yang merangkumi 5 dalam 1, iaitu bas, perkhidmatan bas, taksi, LRT atau monorail, kereta kabel dan ferry. PDP juga dipertugaskan mendapat kelulusan lesen pengangkutan awam daripada Kerajaan Persekutuan dan terpaksa menanggung kosnya sekiranya gagal. Hanya selepas lesen dilulusan oleh Kerajaan Persekutuan, maka tender untuk kontrak kerja pembinaan akan dipanggil. Tuan Yang Terutama-Tun, cabaran kedua Pulau Pinang iaitu menyediakan perumahan mampu milik yang mencukupi kini menghadapi rintangan atas keinginan Kementerian Perumahan meluluskan Advertising Permit dan Developer License atau APDL kepada pemaju perumahan di Pulau Pinang. Kerajaan Negeri akan menyusuri perkara ini dengan Kementerian Perumahan. Mengapa APDL tidak dikeluarkan kepada pemaju di sini dan hanya Pulau Pinang terus didiskriminasikan dalam Malaysia? Projek perumahan mampu milik fasa pertama di Bandar Khasiat, seberang Perth Selatan, yang mengandungi 520 unit kini sedang di peringkat pembinaan dan dijangka siap pada tahun 2017 dengan harga RM72,500 hingga RM220,000 setiap unit. Kerajaan Negeri bercadang untuk membina 22,515 unit rumah awam yang kurang daripada RM72,500 dan juga rumah mampu milik yang berharga kurang daripada RM400,000 dalam masa 2 tahun ini. Dengan sumbangan lebih 20,000 unit rumah awam dan rumah mampu milik daripada pihak swasta akan menjadikan jumlah keseluruhan rumah awam dan rumah mampu milik sebanyak 45,000 unit. Masalah perumahan dipercayai dapat diatasi. Tuan Yang Terutama-Tun, berkaitan dengan pembangunan wanita, Kerajaan Negeri baru-baru ini telah melancarkan program tampil, iaitu program pemberdayaan kepimpinan wanita dengan kerjasama pusat-pusat khidmat adun dan penyelaras adun serta JKKK setempat. Sehingga kini 5 buah program tampil telah diadakan di Perkhidmatan Pasir, Seberang Jaya, Penanti, Perkhidmatan Keberangan dan Teluk Bahang dengan jumlah keseluruhan penyertaan sebanyak 297 peserta wanita. Program tampil ini diwujudkan dengan tujuan untuk mendedahkan golongan wanita terhadap hak masing-masing dalam usaha memartabatkan gender responsive budgeting dan membentuk keyakinan wanita terhadap diri sendiri untuk bersuara.
Tuan Yang Terutama Tun, Kerajaan Negeri memahami rakyat kini menghadapi krisis ekonomi akibat pelaksanaan GST yang bermula pada 1 hari bulan April 2015 dan juga nilai mata wang ringgit yang jatuh menjunang sehingga 4 ringgit 30 sen berbanding 1 US dollar. Bukan sahaja perniagaan secara amnya telah pun susut, rakyat juga susah kerana tidak cukup duit untuk berbelanja. Demi meringankan beban rakyat, Kerajaan Negeri telah mengarahkan kedua-dua Majlis Bandaraya Pulau Pinang dan Majlis Perbandaran Seberang Perai untuk menanggung bayaran GST bagi perkhidmatan mereka. Agak sukar diterima bahawa badan-badan kerajaan negeri terpaksa juga membayar atau mengenakan bayaran GST baik untuk projek infrastruktur ataupun untuk perkhidmatan kepada rakyat seperti bayaran letak kereta dan sewa penjalian. Kerajaan negeri telah meminta Kerajaan Persekutuan untuk mengecualikan pelaksanaan GST ke atas kerajaan negeri kerana projek awam seperti pembinaan jalan, longgang, balai rakyat, pasar dan kompleks penjaja bukanlah untuk mencari keuntungan, sebaliknya adalah untuk kegunaan awam. NDPP dan GST akan menanggung 21.5 juta ringgit setiap tahun untuk meringankan rakyat daripada dikenakan GST. Susutnya nilai mata wang ringgit secara mendadak telah membawa parah kepada ekonomi Malaysia. Pulau Pinang juga tidak terkecuali. Sebenarnya tahun ini sepatutnya menjadi tahun kebanggaan Pulau Pinang dengan mencapai status ekonomi berpendapatan tinggi. Malangnya, susutnya nilai mata wang ringgit hampir 30% dalam tempoh setahun telah menyebabkan sasaran ini dilambatkan sekurang-kurangnya 5 tahun ke 2020. Mengikut laporan World Economic Forum Human Capital Report, ekonomi berpendapatan tinggi ditaklifkan sebagai per capita GDP sebanyak US dollar 12,467 pada awal tahun 2014 dengan tukaran mata wang asing 3.27 sen untuk setiap 1 US dollar. Per capita GDP US dollar 12,467 adalah sebanyak 40,841 ringgit. Pulau Pinang dijangka mencatat per capita GDP sebanyak 42,251 ringgit pada tahun 2015, iaitu melebihi tahap ekonomi berpendapatan tinggi sebanyak 40,841 ringgit. Malangnya, dengan penurunan nilai mata wang ringgit sebanyak 30%, sasaran US dollar 12,457 ringgit US dollar 12,457 telah menjadi 52,000 ringgit dan bukan lagi 40,841 ringgit Malaysia. Oleh demikian, Pulau Pinang telah terlepas peluang dan terpaksa menunggu 5 tahun lagi sebelum mencecah per capita GDP sebanyak 52,000 ringgit. Semata-mata kerana penurunan nilai mata wang ini. Inilah kerugian yang dirasai secara amnya oleh rakyat Pulau Pinang. Kerajaan negeri akan terus berpegang kepada prinsip bahawa sebuah kerajaan bersih akan menjalankan tata kelola dan stabil yang lebih baik daripada sebuah kerajaan yang rasuah. Ini boleh dilihat melalui prestasi kerajaan negeri sejak 2008 yang mana telah mencatatkan lebihan belanjawan setiap tahun, penurunan hutang negeri sebanyak 90% dan pertambahan nilai reserve aset sebanyak 50%. Dalam tempoh 6 tahun, di antara 2008 hingga 2013, lebihan belanjawan secara terkumpul adalah sebanyak 453 juta ringgit. Ini melebihi lebihan belanjawan untuk tempoh 50 tahun sebelumnya, iaitu dari tahun 1997 hingga 2007 sebanyak 373 juta ringgit. Hasil kerajaan bersih ini telah mendapat pujian bukan sahaja daripada laporan Ketua Audit Negara tetapi juga Transparency International. Itulah yang dikatakan bahasa jiwa bangsa, bersih jiwa negara. Tuan Yang Terhormat Tun, saya percaya
semua kejayaan dan kegemilangan yang dicapai oleh kerajaan negeri Pulau Pinang untuk negeri Pulau Pinang sehingga sekarang adalah atas berkat kesatuan dalam kepelbagaian kaum, agama dan adat resam rakyat negeri ini. Oleh yang demikian, penerusan agenda bagi membina sebuah negeri yang maju, pintar dan bertaraf antarabangsa akan terus diterapkan dengan mengambil kira kepentingan setiap warga dalam negeri ini. Ini kerana kerajaan yang ada pada hari ini didukung oleh rakyat, untuk rakyat dan kerana rakyat. Akhir kata, bersempena hari jadi rasmi Puan Yang Terutama Tun, saya mengajak seluruh pemimpin dan rakyat untuk terus bersatu padu, berganding bahu, bermuafakat dan bekerjasama bagi mengekalkan keharmonian, keamanan dan kemakmuran yang kita kecapi selama ini di bawah naungan Puan Yang Terutama Tun. Sekali lagi, kerajaan negeri mengucapkan terima kasih di atas jasa dan bakti pasukan keselamatan, Angkatan Tentera dan Polis Diraja Malaysia, semua anggota pentadbiran kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, serta juga Yang Berhormat Dato' Seri Setiausaha Kerajaan Negeri, Pegawai Kewangan Negeri, Penasihat Undang-Undang dan Barisan Exco yang telah memastikan negeri ini terus menikmati kejayaan, keamanan dan kesejahteraan. Kami sekalian memanjatkan doa kepada Yang Maha Esa agar melanjutkan usia dan melimpahkan rahmatnya ke atas Puan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Bahagia Tuan serta keluarga. Sekian, terima kasih.